Nanti kamu nak nak bereksa kan video awal. Okey. Tak boleh ni share screen punya. Ni. Sampai soalan nombor berapa Tadi kita ada 24 dah tadi. Ni. Okey, kita lihat pada soalan soalan nombor 7 ni boleh buat tak? Tadi cikgu check juga dia punya skema soalan nombor 7 ni. Skema dia agak pelik lah tapi jawapan dia tetap sama, cuma cara dia kira tu agak macam pelik sikit lah. Soalan nombor 7 ni. Ini berkaitan dengan kebarangkalian kebarangkalian. Okay, kita buat dulu lah soalan nombor 7 ni. Okey, di sebuah majlis jadi kebarangkalian Faiz dan Nabil makan kek masing-masing adalah 4/9 dan 3/7. Hitung kebarangkalian Faiz dan atau Nabil makan kek di majlis hari jadi tersebut. Okey, jadi untuk buat ini kita akan buat gambar raja pokok seperti yang kat atas ni lah. Yang kita buat ni gambar raja pokok tu. Jadi langkah yang pertama kita ada 2 orang, iaitu kita ada Faiz. Yang pertama kita ada Faiz. Okey, satu lagi adalah Nabil. Okey, Nabil. Okey, kebarangkalian untuk dia makan kek tu adalah untuk Faiz adalah 4/9. Untuk Nabil dia makan adalah 3/7. Okey, itu untuk dia makan. Tapi jadi kalau dia makan 4/7, kalau dia tak makan, jadi kita tolakkan lah. 1 tolak 4/9 tu kita akan dapat bakinya 5/9. Untuk Nabil tak makan, kita tolakkan, kita akan dapat 4/7. Yang ini adalah gambar raja pokoknya. Jadi gambar raja pokok yang ini, kita akan gabungkan dengan yang ini, dia akan jadi macam ini. Okey, jadi cikgu gunakan kita terima dulu. Bilateral macam ini. Okey, ini untuk Faiz. Okey, jadi Faiz tu tadi ada terbagi pada 2 tadi kan. Dia makan, dia tidak makan. Lepas tu kita ada pula si Nabil. Dia cikgu pun datang kat sini untuk Nabil. Jadi sini sini Nabil, sini Nabil. Nabil pun sama, dia ada makan dan juga tidak makan. Makannya adalah 3/7, tidak makannya 4/7. Jadi untuk yang lagi satu pula yang sama bawah juga, Nabil dia ada 3/7 untuk makan. Yang tak makan adalah 4/7 kat sini. Okay. Jadi daripada sini dalam soalan tu dia nak apa yang sangkut ni? Okey. Ini pula sangkut. Okey, dia nak kebarangkalian Faiz atau Nabil makan kek dalam majlis tersebut. Jadi dia sama ada Faiz saja makan ataupun Nabil makan ataupun kedua-dua sekali makan kek tersebut. Jadi dekat sini kita boleh lihat yang ini adalah makan. Ini makan, sini makan, dua-dua makan, sama-sama makan. Yang ini Faiz makan, Nabil tak makan. Yang bawah ini Faiz tak makan, Nabil makan. Yang last kali Faiz tak makan, Nabil pun tak makan, dua-dua tak makan. Yang bawah ni, dua-dua tak makan. Jadi untuk yang ini kita akan cari yang ini darabkan dengan ini. Yang ini kita akan darabkan ini, dapatkan nilai dia. Lepas itu yang ini dengan ini, itu yang dimasukkan dekat sini. Jadi untuk yang sangat barang pokok ni kita akan darabkan yang pertama, yang bahagian ini 4/9 kita darabkan dengan 3/7. Okey, 4/9 dan 7. Dan mana kita dapat yang ini? Ini darab dengan ini untuk dapat hasilkan yang ini.
Jadi kita darabkan, kita akan dapat kita beri orang. Okey, kita akan dapat selesaikan yang dapat 12 dengan bawah tu ada 63. Okey. Lepas tu yang kedua yang bawah pula, yang ini dengan yang ini cikgu darabkan. Jadi cikgu akan dapat 4/9 darab dengan 4/7. Jadi bila kita darabkan, kita akan dapat sini 16. Ada nombor ini. Okey. 16 bawah adalah 63. Dan lagi satu yang bahagian bawah ni cikgu darabkan. Faiz tak makan tapi kita ada si Nabil makan. Pun kita kena ambil juga. Iaitu 5/9 darabkan dengan 3/7. Yang ini 15/63. Jadi kita tahu yang ini dua-dua makan. Yang ini adalah untuk Faiz saja makan. Yang ini adalah untuk Nabil saja makan. Untuk kedua-dua makan, kita tak masukkan. Kerana dia tak nak, dia nak yang makan saja. Jadi daripada sini, kita akan campurkan nilai yang telah kita darab tadi. Iaitu 12/63 campurkan dengan 16/63 campurkan dengan 15/63. Jadi bila kita campurkan, kita akan dapat nilainya. Okay, 12. Okay, kita akan dapat 43/63. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan 7. Cara penyerahannya. Cara kiraannya adalah menggunakan kaedah gambar aja. Pokok lihat macam ni. Kalau kita lihat daripada dia punya skema jawapan dia. Soalan berapa tadi? 7 soalan 7. Agak sukar untuk taksikan itu Jadi lebih mudah untuk lihat cikgu punya kaedahnya. Okay, untuk penyelesaian soalan nombor 7 yang ni. Okay. Okay, soalan tengok dia apa tadi soalan dia. Cikgu, kenapa 5/9? Okay, 5/9 5/9 tak darabkan dengan 4/7. Okey, yang ini kita tidak darabkan kerana yang Faiz tak makan, si siapa ni? Nabil pun tak makan. Dia kena cari yang makan, sama ada kedua-duanya makan ataupun salah satu makan. Yang untuk kes yang bawah ni, Faiz tak makan, Nabil pun tak makan. Jadi yang ini kita tidak darabkan. Kita darabkan yang bawah ni Faiz tak makan tetapi Nabil makan. Jadi kita boleh ambil yang ini. Itu sebabnya cikgu tak darabkan 5/9 dengan darab dengan 4/7. Tapi kalau dalam soalan ini, kalau dalam soalan ini, tadi ditanya ada perkataan atau kat sini atau. Perkataan atau. Tapi kalau dia gunakan perkataan dan, perkataan dan kat situ, jadi cukup saja kita ambil yang pertama. Faiz makan, Nabil pun makan. Kita ambil yang pertama je kalau dia cakap dan. Maksudnya Faiz makan dan Nabil pun makan. Dalam tu saja itu jawapan dia. Tetapi bila digunakan atau, kita kena ambil kira dua-dua makan dan juga salah seorang makan. Macam itu. Maksudnya ini dua-dua makan. Lepas tu yang bawah ni, yang ini makan tapi ini tak makan. Maksudnya salah seorang makan. Kita boleh ambil lagi. Yang bawah, pertama ini tak makan tapi yang ini makan. Maksudnya salah seorang makan pun kita kena ambil juga untuk situasi yang ini. Okay, itu ada perbezaan penggunaan dan juga penggunaan atau kat situ. Okay, faham untuk soalan nombor 7. Okay, sekarang kita pergi soalan tadi. Dah salin tu pun dah faham tengok macam ni bentuk dia. Okay, sekarang kita pergi soalan nombor ni tadi dah. Okay, ni gaya lurus. Buat tak gaya lurus ni? Rasa boleh buat tak gaya lurus ni? Okay, selalunya dalam, kalau ada soalan bersama dengan garis lurus ni, yang pertama adalah bagaimana kita nak mencari kecerunan.
Okey, satu kecurunannya, selalu kita akan gunakan rumus yang M sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Itu bagaimana kita nak cari nilai kecurunan. Dan kecurunan ni pun dia ada dua rumus. Satu lagi adalah daripada rumus pintasan. Okey, jadi contohnya M sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Ini kalau dia berikan dua koordinat. Contoh koordinat A, kita ada X1, Y1. Kita ada koordinat B, kita ada X2, Y2. Jadi bila ada dua koordinat, kita dah boleh gunakan rumus untuk mencari kecurunan ni. Dan satu lagi rumusnya adalah melalui pintasan. Jadi M dia kita tahu pintasan Y dibagi dengan pintasan X. Tapi ada negatif dia kat sini. Sama dengan negatif pintasan Y bagi dengan pintasan X. Jadi untuk yang pertama ni, selalunya dia akan mencari kecurunan dahulu. Jadi kat sini kita cari kecurunan. Kebetulan dia suruh cari nilai K. Nilai K kat sini. Jadi kecurunannya kita akan lihat daripada sini. Tengok pintasan dia. Ini adalah pintasan pada paksi Y. Okay. Ini adalah pintasan pada paksi X. Kenapa dia paksi X? Pasal dia kena dekat paksi X. Yang ini paksi Y. Jadi memintas. Jadi untuk itu paling sesuai, paling mudah kita akan ambil rumusnya ni. M sama dengan negatif X. Negatif Y dengan X. Jadi cuba gantikan M sama dengan apa tadi? Apa dia nilai tadi? Y dia adalah 4 bagikan dengan X ni adalah 2 kat situ. Jadi kita dapat nilai dia adalah kecurunannya adalah 2. Okay. Lupa negatif. Tadi rumusnya negatif kan? Rumusnya adalah negatif 2. Kadang-kadang kita boleh tahu sama dia negatif positif. Okay, kalau garis ni condong ke sini, dia adalah kecurunannya adalah negatif. Kalau naik ke atas, kecurunannya adalah positif kat situ. Okay, jadi bila kita dah dapat nilai kecurunan tersebut, okay, jadi kita boleh gunakan kaedah ataupun rumus yang pertama tadi, yang ini, rumus yang ini ni, untuk mencari nilai yang ini, nilai K. Okay, caranya macam mana? Tadi ada dua koordinat kan, jadi kita pilih mana satu koordinat. Okay, mungkin kita gunakan koordinat ni boleh, ataupun koordinat ni pun boleh, mana-mana kita boleh gunakan. Katalah cikgu nak gunakan koordinat yang bawah yang ni. Koordinat yang bawah ni. Jadi kena tahu koordinat dia. Dia adalah 2, 0 koordinat dia. Jadi cikgu akan gunakan rumus yang ini. Jadi cikgu masukkan, katalah sini M. Kita buat sekejap. M sama dengan Y2 tolak Y1. Kita ada X2 tolak X1 dekat sini. Okay. Jadi kat sini kita ada nilai, katalah sini X1, sini Y1, sini X2, sini Y2. So cikgu gantikan dalam persamaan tersebut. Jadi Y2 ni sama dengan K tolak dengan 0, bahagikan dengan X2 dia adalah 3 tolakkan dengan 2. Dekat situ. Dan jangan lupa bahawa nilai M telah diketahui tadi kan. Nilai M tadi dah dapat. So kita gantikan saja kat sini nilai M dia. M dia adalah negatif 2. Situ. Jadi bila sesuaikan sini, kita dapat sini negatif 2, sini K. 3 tolak 2 sama dengan 1 kat sini. Jadi kita dapat K sama dengan negatif 2 dekat situ. Okay, itu bagaimana kita dapatkan nilai K. Okay. Seterusnya B pula. Okay, B. Cari persamaan garis lurus CD. Kita lihat dekat sini, garis lurus CD. Selalunya dalam soalan ini, selalu dia akan mengambil bahagian berkaitan dengan garis lari. Kat atas ni tuliskan garis lari. Selalu saja tanya macam itu, berkaitan dengan garis lari. Bila ada garis lari, nilai M dia mesti sama. Okay, kalau dia selari dengan yang ini, nilai M, iaitu nilai kecurunan dia, garis yang ini nilai dia sama. Katalah kita dapat M dia sama dengan 2. 2 pula. Dapat negatif 2 tadi. Jadi nilai M yang ini pun kita dapat negatif 2. Kecurunannya adalah sama. Jadi daripada situ kita akan dapatkan persamaan garis lurus. Untuk membuat persamaan garis lurus, kita memerlukan maklumat. Yang pertama adalah dia punya kecurunan.
Yang kedua adalah dia punya C. C adalah pintasan pada paksi Y. Jadi nilai M dah dapat negatif 2. Tetapi nilai C tak ada dekat sini. Tak nampak. Kalau garis ni langgar pada paksi Y, kita nampak nilai tu, dah automatik kita boleh buat persamaan. Memandangkan dia tak ada, kita kena cari. So cara cari dia adalah macam gini. Okay, kita dapat nilai, mana tadi? Ruangan. Kita dapat M dia sama dengan negatif 2. Jadi kita ambil satu koordinat dekat sini untuk membolehkan kita mencari nilai C. Jadi kita ambil 4, 6. Jadi bila dia melibatkan persamaan garis lurus, dia akan gunakan Y sama dengan MX campur dengan C. Ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. So gantikan kat sini, Y dia adalah 6, M dia tadi negatif 2, X dia adalah 4, yang ini dengan 4, yang ini tak sini. Jadi campur dengan C. Jadi selesaikan, yang ini dapat negatif 8 campur dengan C. Jadi kita dapat C sama dengan 6 campur dengan 8. Kita dapat 14. Okay, kita dapat C sama dengan 14. Jadi seperti cikgu cakap tadi, untuk membuat persamaan lurus perlukan dua maklumat. Satu M, satu lagi C. Jadi M dah ada tadi, C pun kita dapat tadi, C-nya adalah 14. Jadi bila maklumat dah ada dua-dua tu, kita boleh buat persamaan garis lurus. Jadi daripada persamaan tadi, Y, ini ada buat persamaan garis lurus, MX campur dengan C. Persamaan umum garis lurus. Jadi gantikan saja M dia negatif 2, X dibiarkan saja. Tadi kita dapat nilai C adalah 14. Jadi kita dapatlah persamaan garis lurus tersebut. Okey. Okey, dapat persamaan lurus. Okey, sekarang kita pergi pada yang C pula. Sekarang dinyatakan pintasan Y bagi persamaan garis lurus CD. Jadi pintasan, saya tadi tanya pintasan. Jadi pintasan ni terbagi kepada dua. Pintasan Y dan juga pintasan X. Okey, bila pintasan Y, X mesti sama dengan kosong. Bila pintasan X, Y pula yang sama dengan kosong. Jadi dalam soalan yang ini dia cakap, nyatakan pintasan Y. Bila sebut pintasan Y, maksudnya X dia sama dengan kosong. So, daripada sini cikgu akan gantikan nilai tadi dengan kosong. Jadi, persamaan tadi kita dapat persamaan asal dia Y sama dengan negatif 2X campur dengan 14. Jadi, Y sama dengan negatif 2. X tu gantikan dengan kosong. Bila cikgu dah gantikan, jadi cikgu dapat nilai Y sama dengan 14. Itu bagaimana dapatkan persamaan garis lurus dia. Okay. Boleh lihat juga pada dekat skema jawapan tu. Lebih kurang dia dapat macam itu. Itu bagaimana untuk dapatkan persamaan garis lurus. Okay, seterusnya kita pergi kepada tadi. Yang ni rasa senang boleh buat. Ini lengkapkan jadual aja. Yang bahagian yang ni. Jawapan ni tak sama seperti dalam skema tu. Jadi cikgu kena betulkan yang ni. Jawapannya mungkin ada kesilapan kat situ. Yang tadi siapa jangan tanya yang untuk yang ni. Ini berkaitan dengan apa? Insurans Okey, ini berkaitan dengan insurans. Itu berkaitan dengan insurans. Jadi kita baca dulu apa dia punya soalan tu. Puan Jamila bercadang membeli insurans kebakaran untuk rumah teres yang dimiliki. Nilai boleh insurans rumah tu ialah RM540. Jadi kita highlightkan dulu maklumat yang ada RM540,000. Lepas tu kita ada polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans sebanyak 85%. So co-insurans 85%. Okay, daripada nilai boleh insurans rumah teresnya. Peruntukan deductible-nya adalah sebanyak RM6,500. Deductible-nya pula adalah RM6,500. Jadi ditanya dalam soalan yang ini, yang A,
berapakah jumlah insurans yang diperlukan untuk melindungi rumah penjamilah daripada risiko kebakaran. Jadi yang ini memang dia kena gunakan rumus. Rumusnya adalah jumlah insurans yang harus dibeli, iaitu peratus co-insurans kita kena darabkan dengan nilai boleh insurans harta tersebut. Jadi peratus co-insurans tadi telah nyatakan tadi apa? 85%. Jadi darabkan saja sama dengan 85%. Kita darabkan dengan berapa tadi? KRM 500,000 400 kilo. Okey. Okey, jadi kita tekan kalkulator kita akan dapat nilainya. Cepat sikit, kita tengok dia dah kira berapa tadi. Ada tak nilai tadi? Apa? Okey, dia dapat, dia kira tadi dapat RM 459,000. Ini dia dapat. Ini adalah jumlah insurans yang harus dibeli oleh siapa dia nama dia? Puan Jamilah. Okey. Okey. Nampak sangkut apa ni? Okey, seterusnya kita pergi pada yang bahagian B pula, jadi situasi pula. Okey, Puan Jamilah ingin mengetahui bayaran pampasan yang akan dibayar oleh syarikat insurans jika menginsurans rumah berdasarkan salah satu situasi dan jadual di bawah ni. Okey, jadi 3 situasi. Situasi yang pertama, dia menginsurans rumah teres berjumlah yang diperlukan. Maksudnya nilai dia sama. Yang kedua, menginsurans rumah teres dengan jumlah RM200,000. Nilainya kurang daripada nilai insurans tersebut. Yang ketiga, menginsurans rumah teres dengan jumlah RM350,000. Kali ini pun kita lihat dia adalah kurang daripada nilai yang diinsurans tersebutlah. Jadi mana dia punya, kat bawah lagi. Andaikan jumlah kerugian yang berlaku adalah RM100,000, hitung jumlah bayaran pampasan yang akan dibayar oleh syarikat insurans pada Puan Jamilah berdasarkan ketiga situasi tersebut. Jadi untuk yang bahagian tu dia ada bahagian bawah ini. Ini adalah dia punya rumus dia. Jumlah insurans yang dibeli, yang telah dibeli dibagikan dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Didarabkan dengan jumlah kerugian, mesti ditolakkan dengan deductible yang ada untuk syarikat tersebut. Jadi kita pergi untuk situasi yang pertama. Jadi kali ini kita masukkan saja dalam rumusnya jumlah insurans yang telah dibeli. Okey, maksudnya yang untuk situasi pertama dia cakap dia telah beli jumlah ikut insurans yang diperlukan. Maksudnya sepatutnya dia beli 459,000 tu. Jadi dia beli juga 459,000 tu. Jadi yang ini dia beli juga dengan 459,000 juga. Okey. Jadi didarabkan dengan kerugian. Kerugian ni berapa tadi? 100,000. Tolakkan dengan deductible. Deductible tadi ada. Dia berapa tadi? 6,500. Okey. 6,500. Okey. Jadi setelah didarabkan, kita akan dapat yang apa? Ini dapat tadi apa? 93. Okey, 93,500. Ini dapat daripada pampasan yang diperolehi oleh Puan Jamilah. Okey, untuk situasi yang pertama. Okey. Pasal yang ini adalah sama dengan ini. Maksudnya nilainya satu saja dekat situ. Tapi kerana cikgu nak masukkan dalam rumusnya, cikgu tulis saja. Untuk situasi yang kedua pula, situasi yang kedua, dia beli, tadi mana? Dia beli dengan harga 200,000. Jadi tidak seperti nilai yang harus dibeli. Maksudnya 200,000. Okey, yang telah dibeli dibagikan dengan jumlah nilai yang harus dibeli tadi dan didarabkan dengan 100,000. Dan jangan lupa mesti ditolakkan dengan deductible iaitu 6,500 dan dapat nilainya. Okay, ini kan cikgu kena kira balik ini. Dalam sigma tu salah, tak ada deductible.
Okey, bahagikan dengan 459,000. 100. 100,000. Okey, tolak dengan 65,000. Okey, kita dapat RM 37,000. Okey, ada 98 sen dekat situ. Tolak. Oh, tak sama. Itu tak ada, tolak dia tebal lagi. Okey, lepas tu yang ketiga pula, kalau dia beli, dia beli pula. Dia insurkan material dengan harga RM350,000. Jadi tak ada RM350,000. Jadi dia masih kurang daripada nilai tersebut. Okey, masih kurang. Jadi cara dia masih sama lagi. Cara dia masih sama lagi. Macam ini yang tadi kita buat lah. Jadi dia akan dapat okey, 76,252.72 tolakkan dengan 5,000. Okey, dia akan dapat RM 69,752.72 sen. Okey. Jadi rumusnya dekat sini. Yang ini saya tak ingat dia ada rumus ke tak. Untuk ni macam tak ada tak ada insurans, tak ada rumus saya ni. Dia kena ingat jumlah insurans ni. Jumlah insurans yang harus dibeli, ingat peratus kod insurans mesti diharapkan dengan nilai insurans tersebut. Jadi kalau tu lepas ditanya ini mesti tanya yang bawah ni. Jadi jumlah insurans harus dibeli mesti dibagi dengan jumlah insurans yang dibeli bagi dengan insurans yang harus dibeli. Diharapkan dengan kerugian dan mesti ditolakkan dengan deductible. Itu kena, itu adalah dia punya rumusnya. Yang kat skema tu kena, yang cikgu berikan tadi tu boleh tukar. Yang ini jawapan yang sebenar dia. Yang dekat skema tu dia lupa untuk tolak yang ini. Jadi bila tak tolak yang ini nilainya lebih tinggi lah. Salah kat situ. Dia lupa nak tolak deductible tu. Jadi itu adalah untuk soalan apa ni? Soalan nombor 15. Tadi nampak ada soalan lain Oh ni, tadi ada tanya juga berkaitan dengan ini yang lain Ini soalan apa ni? Insurans. Okey, soalan insurans. Okey, insurans. Aku dah keluar nanti so in case lah kan. Kita ingatkan balik. Okey, yang ni dia tak ada dalam kamu punya kertas Ni tak ada dalam kertas kamu. Kamu tengok je macam mana cikgu buat yang ni Okey. Baru tanya. Apa? Cari Baru tanya, cari juga ni. Ni tak ada, nombor 13 ni tak ada. Ni pasal cikgu tadi ada rakan kamu tanya tentang insurans kan, jadi cikgu cari soalan yang berkaitan dengan insurans. Okey, soalan yang ini, bila contoh soalan 13, Syurul ingin membeli insurans hayat. Okey, nyatakan satu perlindungan ditawarkan oleh insurans hayat. Okey, dalam insurans hayat ni dia terbagi kepada 3 bahagian. Okey, dia ada yang pertama berkaitan dengan kematian. Maksudnya bila katalah kemalangan contohnya dan meninggal dunia, jadi kita akan dapat pampasan dekat situ. Okey. Tapi sekiranya tibalah kemalangan tetapi tak mati. Okey, tak mati tetapi kita ada macam mana? Putus tangan ke, patah tangan yang sebabkan apa? Kecacatan yang kekal, jadi dinamakan sebagai hilang upaya. Hilang upaya. Yang ini pun dia akan diberikan pampasan. Maksudnya kalau contohnya kerja dekat kilang dan sebagainya, tiba-tiba tangan terpotong dan sebagainya, itu boleh dapat pampasan. Dan seterusnya yang ketiga, sekiranya dia ada penyakit. Penyakit apa namanya? Penyakit kritikal. Penyakit kritikal. Sakit jantung ke, sakit apa ni, buah pinggang ke, sakit apa lagi?
Ada sakit yang mana, apa namanya, kena kanser ke dan sebagainya, dia boleh cover untuk insurans dapat pampasan dekat sini. Maksudnya ada bantuan lah. Contoh kalau dia kena penyakit buah pinggang, kena dialisis, maksudnya dia kalau uji dialisis, nanti mungkin dapat bayaran pampasan kat situ. Jadi perlindungan yang ditawarkan oleh syarikat insurans adalah berkaitan dengan insurans hayat. Untuk hayat hayat ni adalah untuk diri kita. Hayat tu adalah berkaitan dengan kematian, hilang upaya dan juga penyakit kritikal. Tiga benda ni. Okey, yang betul ditanya, satu faktor yang mempengaruhi nilai premium yang dibayar oleh surup. Seterusnya berikan sebab anda. Okey, selalunya kalau berkaitan dengan premium ni, selalunya melibatkan umur. Okey, umur seseorang itu. Sekiranya umurnya lebih muda, maksudnya nilai bayaran premium tu lebih rendah. Kalau dah lanjut, maksudnya katalah ada dua orang. Satu umur katalah 20 tahun. Satu lagi adalah 30 tahun. Umurnya berbeza Satu 20 tahun, satu lagi 30 tahun. Jadi, orang yang berumur 20 tahun ini akan membayar nilai premium yang lebih rendah. Yang lebih rendah. Okey, lebih rendah. Yang ini lebih tinggi. Okey, kerana dia ada berkaitan dengan tempoh matang ataupun jangka hayat dia. Maksudnya contoh, dia telah letakkan tempoh maksimumnya katalah untuk ini 60 tahun. Yang ini pun 60 tahun. Jadi untuk 30 tahun ke 60 tahun dah tinggal 30 tahun saja kan. Tapi untuk ini kita ada lagi lebih kurang 40 tahun. Jadi bila dibagikan untuk setiap bulanan tu, jadi nilai yang ini akan lebih rendah. Okay, untuk premium tersebut, bayaran bulanan dia lah. Jadi faktor yang mempengaruhi nilai premium yang dibayar oleh surup adalah umur dia. Semakin tinggi umur dia atau besar umurnya, meningkat umurnya, semakin besarlah nilai premium tersebut. Okey, lepas tu baru bahagian pengiraan. Apa kita tengok ni, jadual Okey, bila kita melibatkan premium hayat ni, selalunya dia ada letak jadual. Jadualnya lelaki perempuan dan juga selalunya letak perokok dan juga bukan perokok kat sini. Itu biasa. Okey. Jadual 1 di bawah menunjukkan sebahagian daripada kadar premium tahunan bagi RM 1000 nilai muka bagi polisi insurans hayat. Okey, jadi bagi kat sini satu lelaki, satu perempuan. Seperti yang nyatakan tadi, kita ada perokok dan juga bukan perokok dan juga perokok. Yang perempuan pun bukan perokok dengan perokok, ada dua kat situ. Dan kita lihat kat sini juga dia punya ada nilai, ada apa? Umur dia. Umur 35 tahun, dia punya nilai lain. 36 tahun dan 39 dia punya bayarannya adalah nilai muka dia lah berbeza-beza. Jadi dekat sini dibagi kepada dua orang kat sini bawah ni kita ada Encik Duruk. Bunyi Encik Duruk Satu lagi Puan Suli. Okey, seorang berumur 38 tahun, satu lagi adalah 37 tahun. Okey. Encik Duruk ialah seorang perokok. Yang Duruk ni adalah seorang perokok. Jadi kita kena kenal pasti kat mana. Okey, yang pertama tadi apa? Duruk ni adalah berumur 30 tahun dan dia seorang perokok. Jadi kena lihat. Jadi kita tandakan dululah kat sini. Seorang dia adalah 38 tahun. Lepas tu dia adalah lelaki kan. Lelaki dan dia seorang perokok. Bukan perokok ini. Ini adalah perokok. Lelaki yang perokok kat situ. Jadi kita tandakan dulu. Untuk Encik Duruk. Okey. Jadi Puan Sudi cikgu tukar warna lah. Puan Sudi cikgu tukar warna apa ni namanya. Pink pink. Ini tukar warna pink. Okey, jadi Puan Suli berumur 37 tahun. Jadi kita tanda 37 tahun.
Lepas tu dia bukan perokok. Yang dia bukan perokok. Kita tekan dia bukan perokok. Jadi tekan perempuan dan juga dia bukan perokok. Dekat sini nilai dia. Ini maklumat daripada bahagian ni lah. Jadi kita nak kira dia punya premium tahun yang perlu dibayar setiap mereka. Tapi kita belum habis baca tadi Setiap mereka ingin membeli polisi insurans tersebut dengan yang bernilai RM400,000. Jadi selalunya kita akan gunakan gini. Premium ni dah ada tadi RM400,000. Kita buat siapa dulu? Cik Duruk dulu Encik Duruk. Durut namanya Durut. Apa nama Durut? Okey, sama dengan tadi RM400,000 bagi dengan RM1,000 bagi setiap muka tadi. Setiap kali mesti dibagi dengan RM1,000 kemudian mesti bagi dengan RM1,000. RM1,000 tu dapat dari mana tadi Pernilaian muka tu. Okey, lepas tu kita darabkan dengan tadi berapa? 4.52 darab dengan 4.52. Jadi bila kita darabkan, kita akan dapat RM. Berapa ni RM? 1808.00. Okey, untuk Encik Durut. Okey, Puan Suli pula. Okey, Suli. Okey, Puan Suli jadi sama juga digunakan RM400,000. Okey, RM1,000 ni muka darabkan dengan Suli tadi berapa? 2.13. 2.13. Bila kita darabkan tu kita akan dapat RM 852.00. Okey. Tapi ini adalah premium tahunan. Okey, premium tahunan. Maksudnya Cik Durut ni setahun dia kena bayar nilai yang ini. Yang Cik Suli setahun kena bayar yang ini. Jadi untuk dapatkan premium bulanan, untuk yang B tu premium bulanan, jadi yang ini kena dibagikan dengan 12. Untuk Durut ni. Okey, Durut. Okey. RM 1808.00 ni kita bagikan dengan 12. Dapat berapa ni? RM 71. Boleh percaya ke tu? Bagikan 1808 bagi dengan 12. Dapat RM150. 150.67. Ucuk Suli pula. Sini pula tadi apa? RM 852.00 bagikan dengan 12. Okay, 852 bagi dengan 12. Dapat 71. Ini dapat RM 71. Okey, itu bagaimana kita dapatkan nilai tersebut. Jadi yang ini yang perlu dibayar setiap bulan. Encik Durut, yang ini adalah sudah kena bayar setiap bulan. Okey, jadi yang ini bagaimana cara lah untuk bahagian insurans. Insurans hayat Yang ni cikgu tak ada soalan Nanti cikgu masukkan jugalah nanti. Sampaikan sekali Cikgu hantar sekarang. Sampai tak? Terus hang. Terhang pula Sekejap Cuba sekejap. Cuba hantar ke grup. Sekejap. Mana.
grup. Okay. Tak jumpa pula. Okay ni. Okay. Okay, kita tengok grup sekejap ada kawan-kawan tanya tadi. Mana tadi? Pasal. Okey, kita pergi kepada mana tadi? Asal dia yang Sabah tadi Okey, kita pergi pada soalan nombor 16. Okey, soalan nombor 16. Apa ni? Naya. Naya. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. Okey, yang ini digunakan perkataan dan kat sini dan. Kalau ada dan saja lebih kepada palsu. Tak benda ni. Boleh kan. Okey, kalau jumpa dan ni jumpa perkataan dan dia lebih kepada palsu. Kalau atau dia lebih kepada benar. Jadi ada perkataan dan saja selalunya dia akan jadi palsu. Jadi kalau itu secara keseluruhan je, tapi kalau boleh uji sendirilah. Contoh 15 bagi dengan 3. 15 bagi dengan 3 dapat berapa waktunya? Dapat 5 kan? Yang ni dah tahu dia palsu. Tapi 2 kuasa 4 dapat 16. Ini benar. Okey. Tapi kalau dan salah satu ada palsu, dia akan jadi palsu tu sebabnya jadi palsu. Jadi paling senang kalau nampak perkataan dan, kalau tak tahu nak ujilah kan. Dan terus letak dia sebagai palsu. Jadi dia adalah satu pernyataan palsu. Tak mana jawapan? Sini pernyataan palsu. Ini adalah palsu. Okey, 16B. Bentukkan satu pernyataan benar dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan. Ini kita lihat kat bawah ni, dia sudah cari kuantiti dia. Bila kuantiti tu kena letak kat sini lah. Mungkin dia letak sini. Semua heksagon 6 bucu. Jadi heksagon memang 6 bucu. Jadi kalau jadi dia benar adalah perkataan semualah. Jadi yang paling sesuai adalah semua heksagon 6 bucu. Ada 6 bucu dan sebagainya. Jadi guna pengkuantiti semua. Tetapi sekiranya kalau dalam pixel nanti, kadang-kadang tak tahu, kita tak pasti. Kalau heksagon mungkin tahulah kan. Mungkin kalau segitiga pun tahu ada 3 sisi. Tiba-tiba bentuk yang kita tak pasti. Okey, semua ke ataupun sebilangan ke? Kalau tak pasti. Kalau katalah dia suruh buat pengkuantiti kuantiti apa? Benar atau palsu kan? Jadi selalunya kalau sebilangan lebih kepada benar. Okey, lebih kepada benar. Semua lebih kepada palsu. Macam tu. Kalau tak pasti, kamu tak boleh uji. Kalau tak uji ataupun tak faham dia punya ayat tersebut. Jadi nampak saja semua, jadikan dia palsu. Kalau sebilangan, jadikan dia adalah benar. Jadi untuk kesimpulan dua-dua ni, kalau jumpa perkataan dan juga sini adalah semua, kita boleh anggap dia sebagai palsu. Kalau ini ataupun sebilangan, okey, kita boleh anggap dia sebagai pernyataan yang benar. Untuk yang ini palsu, yang ini adalah benar. Okey, jumpa perkataan semua dan letak je dia palsu. Kalau jumpa perkataan sebilangan atau dia adalah benar. Macam itu Ini kalau tak boleh nak uji. Kalau boleh uji dahulu.
Tapi kalau tak boleh uji, gunakan kaedah yang ini. Kerana kebarangkalian untuk betul lebih tinggi. Pasal kebetulan untuk betul yang ini adalah 3/4. Ini pun 3/4 untuk kebarangkalian untuk betul. Untuk salah, sebaliknya lah 1/4 kebarangkalian dia. Okey, itu yang B. Okey, sekarang kita pergi kepada yang C pula. Tulis akas sebagai implikasi tersebut. Bila ada perkataan akas, akas ataupun dalam bahasa Inggeris ni ada perkataan converse. Dulu kalau dia kasut converse dan sebagainya. Ingat benda tu akasnya. Maksudnya, kita kena tulis balik perkataan jika, ada perkataan jika dan juga maka. Okey, ada letak apa ni? Okey, dalam ayat ini kita lihat perkataan selepas jika. Tengok perkataan selepas jika sampai sebelum maka. Lepas tu kita ada perkataan selepas maka yang ini. Okay, cuba warnakan ni ada 2. Lepas tu yang ini. Mana ni? Okey, ini jika dia. Tak kena pula jika dia. Ini jika dia. Yang ini maka dia kan. Jika dengan maka dia kat situ. Jadi kita akan, asalnya ayat dia macam gini. Sekarang kita nak terbalikkan. Maksudnya ayat yang belakang ni, yang selepas maka, kita akan tulis dekat depan. Yang warna hijau ni kita tulis dekat belakang selepas maka. Tu maksudnya akas. Kita terbalikkan dia. Jadi kalau itu dia akan menjadi jika EFGH dan RSTU mempunyai bentuk dan saiz yang sama, maka baru kita akan baca ini pula. EFGH dan RSTU masing-masing ialah objek dan image di bawah satu pantulan. Tu kita balikkan ayat tersebut. Yang depan pergi ke belakang, yang belakang ni letak dekat depan dia. Tapi perkataan jika dan maka masih ada dekat situ. Kita tukar tempat dia, tukar kedudukan. Ayat jika dengan ayat selepas maka itu dinamakan sebagai converse atau akasnya. Okey. Setakat ni boleh faham yang ni akasnya macam favorite selalu masuk yang ni. Cuba dulu. Okey. Yang D pula. Okey, tulis kesimpulan untuk kerjaan bawah. Okey, sekarang ini dia ada premis 1, premis 2 dengan kesimpulan. Jadi untuk buat yang ini, kena ingat. Kita akan potong apa? Perkataan semua, jika, maka. Kalau jumpa perkataan ini, kita akan cancelkan dahulu. Lihat dalam gambar ni, kita ada perkataan jika, hilangkan dulu, maka, buang dulu. Okey, kalau ada perkataan semua pun potong dulu. Selepas itu, dah potong itu, kita akan potong perkataan yang sama. Kita lihat dalam gambarnya, dalam ayat ni ada perkataan yang sama tak? Okey, ni. Setiap sudut pendalaman ialah 60 darjah. Setiap sudut pendalaman 60 darjah. Jadi, kita ambil, kita potong yang ni. Potong. Ini pun potong. Jadi, kita akan tuliskan sebagai kesimpulan ayat yang tinggal, yang tidak dipotong. Itu ayat yang tak potong adalah yang ini. Ini ayat yang tidak dipotong. Tuliskan balik kat sini. Jadi, kita akan dapat X, Y, Z ialah sebuah segitiga sama sisi. Tu. Potong perkataan yang sama. Okay, langkah yang pertama, potong dulu perkataan semua, perkataan jika, perkataan maka. Lepas itu, dah potongnya itu, kita potong pula perkataan yang sama. Sama ada premis 1 ataupun ini, ataupun daripada kesimpulan ke dengan yang ini. Kita lihat yang mana yang ada. Itu kita akan potong. Tetapi kalau premis 1 yang dikosongkan, premis 1 ni kosong, tak ada. Jadi salin balik yang bawah ni, kita salin ke atas. Okay, salin balik semua. Dengan menambah jika dengan maka. Okay, salin yang ini letak sini, yang ini salin letak belakang. Itu kalau premis 1 yang kosong. Kalau premis 2 kosong ataupun kesimpulan kosong,
Kalau yang ini kosong atau ini kosong, kita potong. Tetapi kalau premis satu yang kosong, kita letak perkataan jika, maka salin balik yang ini letak kat atas, yang kesimpulan dia letak dekat belakang dia. Tu cara dia. Bezaan untuk menyelesaikan berkaitan dengan hujah. Okey. Seterusnya yang E pula. Okey, yang ini. Ini pun sama juga. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan majmuk tu. Jika jumpa perkataan yang ini, jika dan hanya jika. Okey, jika dan hanya jika, lihat perkataan sebelum ayat tersebut dan selepas dia. Okey, sebelum dan selepas, jadi kita akan buat dua ayat. Ayat pertama mesti dia menyebabkan implikasi implikasi satu, mesti ada jika. Pelik betul tulisan dia. Susah sangat tadi. Jika, okey, salin balik ini cos theta sama dengan tolak 1 dan kita mesti ada marker salin yang belakang tu. Theta sama dengan 180 darjah. Okey, itu ayat pertama. Jadi dia suruh buat apa tadi? Dua ayat kan? Tuliskan dua implikasi. So, implikasi yang kedua nak dapat daripada mana? Okey, mesti ada jika juga dan mesti ada marker juga. Jadi, kita ambil daripada mana? Kita ambil yang ayat tadi tu kita terbalikkan je. Yang belakang ni letak dekat depan, yang depan ni letak dekat belakang dan dia akan menjadi macam ini. Theta sama dengan 180 darjah. Yang ini maka cos theta sama dengan negatif 1. Dia akan jadi macam itu. Okey, itu bagaimana kita buat. Okey, bila dia ada buat dua implikasi, selalu mesti ada perkataan jika. Jadi perkataan jika dan hanya jika. Jadi buatnya macam ini. Yang pertama implikasi macam ini, yang kedua dia macam ini. Ayat dia terbalikkan saja. Jadi jangan lupa perkataan jika dengan marker ni mesti ada. Pasal selalu buat dia terlupa, dia tulis ni je. Ini dengan yang ini. Dia terlupa perkataan jika dan jika. Jika dia mesti ada, marker dia mesti ada. Yang ini pun mesti ada jika, yang ini mesti ada marker dia. Dan jika dah hanya jika, jangan saling pula kat sini. Itu dah kita dah cancelkan, tak ada. Kita dah tukar ayat tersebut. Jadi dia akan bentuk perkataan yang ini. Ataupun kala dia akan suruh gabungkan daripada dua implikasi ni jadi satu saja. Nyataan majmuk. Yang ini jadi yang ini. Jadi caranya senang. Itu lagi senang contoh yang ini. Jadi kita tulis jika dah hanya jika. Ambil yang depan. Ambil yang ini. Ambil yang ini letak dekat sini. Yang belakang tu letak dekat sini. Jadi ayat majmuk. Itu cara dia. Kalau dia nak suruh bentuk ayat majmuk lah. Kalau untuk kisah ini daripada ayat majmuk tukar pada implikasi. Mungkin kadang-kadang diberikan dua implikasi suruh membentuk satu pernyataan majmuk. Itu bergantung kepada soalan tersebut. Jawapannya letak kat belakang dia. Tak perasan tu. Lagi. Okay, yang lain tu boleh tengok daripada skema tu Tapi yang graf ni kalau boleh lihat balik. Jangan sampai lupa cari min macam mana. So cari min tak? Lukiskan graf macam mana Selalu mesti ada. Satu lagi berkaitan dengan lukis. Ini lukis ni. Betul macam ini. Lukis. Jangan lupa macam mana nak lihat plan dia macam mana. Nak lihat daripada dongakan X macam mana. Lihat daripada dongakan Y dia macam mana. Plan. Ingat. Plan bawah. Ini plan. Ini plan. Tapi jangan lukis sangat. Kena lukis tegak. Kali ini lukis dia macam ini. Kena buat ukuran yang sebenar. Bawah dia apa? Katalah sini 6. Tulis sini 6. Gunakan baris ukuran tu kena tepat. Kalau sini adalah 8, so sini mesti 8. Lepas tu kat sini bila dah tengok bawah, kalau dia tingkat atas dengan bawah tu tak sama. Contohnya macam ini, kena lihat pula kat atas dia. Atasnya ada bahagian yang ini. Yang berapa ni? 4. So pastikan dia ada 4 kat sini. 4 gariskan macam tu. Sangat. 4 macam ni. Contohnya lah. Bila lukis ni pastikan jangan ni yang terlebih macam ni. Contohnya terlebih. Jangan dia terlebih. Kalau lebih padam. Okey. Pastikan dia tegak. Kalau boleh sini 90 darjah. Jangan ada sengit.
Pasal kadang cikgu buat ada yang nampak tu yang sengit dia macam gini, melampau sangat lah. Okey, Danish ada soalan? Cikgu, kalau nak lukis tu nak kena ikut CM dia betul-betul ke atau tulis nombor je? Kena nombor tu tak perlu ditulis. Tapi ukuran tu mesti ikut yang kat sini, jangan ubah. Kalau dia kat 8 cm, kena ukur 8 cm. Jangan nak kecilkan. Contoh, kecilkan, kamu nisbahkan. Contoh sini jadikan dia 4, ini jadikan dengan 3. Tak boleh. Ataupun kamu nak besarkan, darabkan 2 dapat 16, ini dapat 12. Itu pun tak boleh. Kena ikut apa yang dalam gambar. Kalau dia 8 cm, 8 cm. Kena sama. Tak boleh, maksudnya kadang-kadang kita lukis tu terlebih sikit. Contoh 0.01. Jadi kalau terlebih sikit 0.01 ke, contoh 8.1 dia benarkan. Tetapi kalau terlebih sangat, 8.2 ke berapa tu ada mula tolak markah kat situ. Okey. Okey, jadi ukuran tu kena tepat. Okey, lepas tu dia ada dongakan daripada X ataupun Y. Okey, jadi lihat kepada yang bahagian tu lah. Kalau tengok daripada X, maksudnya kita tahu X tu kat mana. Tengok daripada gambar. Jangan kita tak lihat daripada gambar pula. X main buat je semua. Jadi kita tengok daripada X daripada gambar, kata dia X tu lihat daripada ke sini. Jadi kalau lihat dari sini, kita nampak ini kawasan dia. Kita nampak dia. Contoh dia macam ni. Kita tahu dia punya tinggi dia. Tinggi setiap bahagian tersebut. Dan kadang-kadang contoh, katalah dekat sini, ini adalah 2, sama 2 kan. Kadang-kadang dia ada 2 gambar kadang. Gambar tu kadang-kadang, satu bahagian tu ada, satu bahagian tu tak ada. Bila tak ada tu, kena lihat rujuk pada gambar yang asal. Ataupun dalam gambar, contoh, dia ada kat apa kat sini. Contoh kat sini, contohnya lah tengok-tengok gambar, tiba-tiba tak ada kat sini. Contoh tak ada. Tak putih. Contoh kat sini. Contoh tak ada CM, tak ada. Contoh contoh tak ada. Kenapa tak ada CM kat sini? Tengok sini tak ada, tengok sini tak ada. So kalau tak ada, mungkin ada dalam soalan tersebut. Baca petikan tersebut. Dia mesti kadang-kadang nyatakan, tapi dia tak masukkan dalam gambar aja. Tapi dia akan nyatakan kat situ. Jumpa, masukkan dalam gambar tu. Jadi bila buat soalan ini, selalu dia banyak ayat. Jadi baca dulu. Mungkin dia akan tanya berkaitan dengan titik tengah. Mungkin dia tak ada tulis, tapi dia cakap nyatakan dia adalah titik tengah contohnya. Jadi kena labelkan dalam gambar tu supaya mudah untuk dilukis. Kalau tak, susah lah. Nanti tiba-tiba, berapa ukuran dia? Jangan main agak-agak je kan, nanti salah. Tak boleh agak-agak, dia kena betul. Mesti ada dalam gambar tersebut. Kalau tak ada, dinyatakan. Okey. Lagi kat sini. Kita tengok dulu. Lepas tadi. Ini tadi yang tadi kita buat tadi. Rumus ni. Ingat rumus. Jadi kalau jumpa keberangkalian yang bentuk macam ini, jangan lupa senaraikan ruang sampel. Ruang sampel darabkan ini dengan ini. Ini. Senaraikan ruang sampel tersebut untuk keberangkalian ini. Ini pun favorite je. Suka keluar ini. Jadi katalah P3 yang senaraikan. Dah dapat ni, kena pastikan berapa jumlah dia. Supaya kamu tahu nanti perkan dengan jumlah ini. Okey. Pastikan jumlah bawah ni tidak kurang daripada ni atau tidak lebih daripada yang kamu dapat daripada ruang sampel. Kalau bahagian ni salah, ni kena buat betul-betul yang ini bahagian ni. Kalau ini salah, dia akan mengganggu setiap jawapan kamu. Kalau ini betul, dia akan berikan makalah. Tapi kalau dia salah kat sini, dia akan bahagian yang lain akan salah. Itu kena buat ruang sampel tu dengan betul. Jadi untuk yang tadi, yang solid tadi, yang solid tadi tu, tengok dia punya rumus dekat depan. Yang ini pun tengok rumus dekat depan. Jangan sampai salah rumus. Rumus tu ada 2. Satu perimeter, satu lagi luas. Berbeza perimeter dengan luas. Kalau perimeter, macam tadi kita buat tadi, perimeter gunakan 2, besarnya. 2 pi J. Manakala kalau luas digunakan pi J kuasa 2. Yang ini yang ada dalam rumus.
Tapi jangan lupa yang ini kena darabkan lagi. Sini tulis darab dengan theta per 360 darjah. Yang ini pun kena darab dengan theta bagi dengan 360 darjah. Theta ni apa? Adalah sudut sektor tersebut. Contoh dekat sini, sudut sini berapa sudut dia? 180 darjah contohnya. Kalau yang ni berapa? Kat sini tak tulis kan? Jadi kalau tak tulis, kena lihat dekat gambar sini berapakah dia punya sudut-sudut tersebut. Dia mesti ada. Sama ada dia 60 ke, 70 ke. Lihat daripada maklumat yang diberikan. Okey, bagaimana? Ini tadi berkaitan dengan apa tadi? Oh, yang ni. Okey, ni matrix selalu keluar Tengok betul-betul matrix. Matrix dan juga persamaan. Persamaan linear. Dua-dua selalu keluar. Persamaan linear dengan matrix. Selalu matrix ni selalu diberikan satu soalan supaya kamu bentukkan persamaan dia dulu. Baru kamu boleh buat persamaan matrix. Ada tak lagi tak yang tak boleh buat matrix ni? Ataupun yang tak boleh tekan kalkulator. Tadi video pertama tadi cikgu ada selitkan sekali bagaimana nak kira gunakan kalkulator. Kalau tak pasti boleh tengok balik bagaimana nak kira kalkulator untuk dapatkan nilai yang ini. Nilai X dengan nilai Y. Sama ada gunakan kaedah matrix ataupun menggunakan kaedah persamaan linear tadi. Salah satu persamaan dua. Gunakan kalkulator. Pasal ni selalu kalau guna kalkulator 570, kita boleh tekan dulu untuk dapatkan jawapan dia. Nanti jawapan dah ada, dia dapat jawapan, nanti kita boleh semak lah. Sama ada jawapan tu dibuat tu adalah betul ataupun salah. Contohnya inilah, dah ada jawapan kan? Dah ada jawapan, dah ada, kita boleh selesaikan kemudian bahagian-bahagian tersebut. Okey, ini persamaan. Ini adalah persamaan linear, tapi ini gunakan kaedah apa ni? Kaedah penghapusan. Untuk 5 UKM selalunya gunakan kaedah penggantian kan? Kalau dalam AdMath selalu gunakan kaedah penggantian. Jadi kalau dah gunakan kaedah penggantian, teruskan gunakan kaedah penggantian. Tapi jangan lupa, tekan dulu kalkulator untuk dapatkan nilai jawapan. Supaya bila kamu dapat tu, tahu jawapan kamu tu adalah betul ataupun salah. Okay, takut bila tak semak, takut tersilap. Walaupun nampak jalan kerja tu macam betul, kadang-kadang negatif positif ni memberikan peranan, tak perasan. Tiba-tiba terlupa letak negatif dan sebagainya. Bila satu salah nilai, satu lagi akan memberikan nilai yang salah juga. Okey, yang ini kena ingat kadang-kadang keluar yang ini. Bagaimana kita nak dapatkan nilai ini. Kita terangkan dulu yang ini sikit. Keluar yang ini. Kita masih sudah pukul 10 lah Okey, yang pertama yang ini katalah kita ada ketaksamaan. Ini namanya ketaksamaan. Ini ketaksamaan. Jadi garis kita sama ada disuruh lorikkan ataupun mencari ketaksamaan. Tapi untuk yang soalan ni kita nak lorikkan dia. Jadi kita kena pasti dulu dalam soalan tersebut ada berapa ketaksamaan yang ada. Lalu kat sini kita ada 1, 2, 3. Ada 3. Jadi dalam gambar ni ada berapa? 1, 2. So mesti ada lagi 1 dekat sini. Okay, bila ada lagi tu kat sini, kita kena pasti yang mana ada, yang mana yang tak ada. Jadi kat sini yang ada adalah yang ni. Ini, cuba lihat yang ini ada. Yang ini ada. Okay, dua-dua ni ada. Jadi yang tak ada yang mana? Yang tak ada adalah bahagian ini. Yang ini yang tak ada. Okay, bahagian ni yang tak ada. Jadi bahagian yang tak ada yang ini yang kita kena lukiskan. Jadi bila kita lukiskan, dia ada 2 garis yang perlu kamu tahu. Okey. Yang pertama yang bentuk macam ini. Satu lagi yang bentuk macam ini juga. Tapi dia macam ini. Ada 2 garis. Ini kurang atau sama. Satu lagi lebih besar. Yang ini lebih besar atau sama. Kalau yang jenisnya macam ini, garis dia adalah garis penuh. Macam ini. Garisnya lurus penuh macam ini. Tetapi kalau untuk yang ini, garis ni dia akan gunakan garis putus-putus. Macam ini. Okay, untuk membuat garis tersebut. Jadi sekarang kita nak buat garis yang ni. Okay, Y lebih besar daripada 2. Jadi kita kena pasti mana Y 2. Okay, kena pasti bila cakap Y, lihat paksi Y. Kalau dia cakap X, tengok paksi X. Jadi sini Y, tengok paksi Y kat sini.
Cari Y2 kat mana? Mana Y2? Tak ada pula sini Jadi cikgu labelkan dahulu sini. Katalah sini adalah 1, sini 2, sini 3, sini 4, 5, 6, 7. Ikut urutan Jadi maksudnya 2-nya dekat sini. Jadi daripada sini cikgu akan lukiskan garis tersebut kat sini. Jadi garis yang cikgu gunakan adalah putus-putus. Kenapa? Yang ini gunakan putus-putus. Jadi cikgu gunakan pembaris. Ada guna pembaris kenapa pembaris cikgu Boleh guna tak ni? Kat skrin. Cuba. Okey, garis betul-betul. Sekian. Kena kat 2 garis 2 tu macam ni. Okey. Garis tu lepas pula. Okey. Jadi ini adalah Y besar daripada 2. Okey, dapat garis tersebut. Sekarang kita nak lorikkan. Masa dia suruh apa? Dia suruh lorikkan. So, cikgu lorikkan. Macam nak lorikkan? Lihat garis yang bersilang. Mana bersilang? Bersilang. Yang mana lagi bersilang? Dekat atas ni bersilang. Jadi kita bila bersilang, kita sambungkan garis yang bersilang tersebut yang untuk apa? Untuk segitiga ni kan. Jadi kawasan lorikkannya adalah kawasan yang tengah ni. Jadi gunakan ni, lorikkan dekat sini. Tu kawasan dia. Untuk lorikkan tersebut. Okey. Jadi itu adalah untuk yang ni. Soalan berkaitan dengan lorikkan lah bahagian ni. Jadi selalu soalan yang ini, yang pertama ni selalu dia tanya soalan yang ini ataupun soalan set. Antara dua tu lah. Ada favorite yang itulah dia suruh tanya. Yang ini persamaan yang ni. Pemfaktoran. Bila ada X kuasa 2, selalunya kalau sekarang ni mungkin disuruh kira luas satu kawasan. Dia berikan kebun ke dan sebagainya. Dia berikan keluasan. Katalah sini X campur 1. Sini X campur 2. Dapatkan nilai X. Contohnya. Kalau diberikan dia punya keluasan dia berapa-berapa. Jadi bila buat tu kena buat persamaan kuadratik lah. Ni persamaan kuadratik mesti ada kaedah pemfaktoran yang gunakan kalkulator tu. Okey, gunakan kalkulator yang cikgu dah ajar tu. Ini tinggal lah ni. Tinggal situ Okey. Di situ je lah. Yang ini pun tadi cikgu dah nyatakan. Jadi kalau dalam nanti bila buat tu, lihat dulu semua soalan dia. Daripada soalan nombor 1, kalau kata 1 tu macam biasalah buat semualah. Terutamanya kena pasti dua soalan yang kamu boleh buat dengan boleh yang tak boleh buat. Kamu dah tahu kan, selalu dah buat kertas kan. Macam kertas 1 tu lihat yang mana soalan yang selalu boleh buat, mana yang tak boleh buat. Yang boleh buat tu buat dahulu. Yang masa selalu tu mengambil masalah, topik tu ada masalah, tinggalkan dulu. Jangan ambil masa yang lama untuk selesaikan soalan tersebut. Buat dulu yang kamu tahu. Begitu juga dengan kertas 2. Lihat dulu semua soalan, jangan terlalu excited untuk buat. Tenang-tenangkan diri, buka dulu satu-satu, lihat sampai belakang setiap soalan tu. Tandakan dulu soalan yang mana yang kamu rasa boleh buat. Bulatkan dahulu. Lepas tu dah boleh buat dulu yang soalan-soalan tersebut. Terutamanya kalau soalan tu ada graf dan sebagainya, graf, ada lukisan, buat tu dulu. Selalunya markah dia besar kat situ. Banyak. Jadi buat dulu. Contoh kalau ada bentuk yang ni, buat dulu. Ada bentuk statistik. Macam ni, buat dahulu. Cari ada mode, cari variance semua kan. Variance, covariance semua ada dia punya rumus dekat bahagian depan. Jangan risau lah. Okay. Ada soalan apa-apa tak? Pasal dia dah pukul 10 ni. Nanti esok nak periksa lagi kan. Okay, jadi kalau tak ada, sampai itu sajalah untuk ni. Tapi kalau kamu ada soalan dan sebagainya, kamu boleh teruskan. Kalau ada soalan dan sebagainya, terus boleh tanya dengan cikgu. Cikgu lepaskan kamu untuk ni Kalau kamu ada soalan, kamu buat latihan, kamu ada masalah, terus beritahu dengan cikgu. Cikgu tolong bantu kamu untuk itulah. Okay, itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama dengan cikgu pada malam ni. Okay, tenangkan diri. Okay, insyaAllah boleh buat semua. Cikgu doakan semua boleh jawab untuk esok. Tenangkan diri je Okay, jumpa esok. Jangan lupa alat tulis, kalkulator semua kena bawa masukkan dulu dalam guide dan sebagainya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.
Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Nanti saya tanya cikgu. Boleh. Saya nak rebus dulu. Rebus. Rebus Ya, jangan rebus banyak sangat. Nanti tak boleh. Cukuplah sekadar letak bawah bantal tu. tak jadi apa cikgu. Dah Ha? buat. Dah Ha? buat. Jadi InsyaAllah boleh. Tengok soalan-soalan yang cikgu berikan tadi kan. Kali esok tengok. Kertas satu tu, kalau kertas satu kan, kamu jangan buat kertas satu, betul tak? Kertas satu kan? Selalu kalau kertas satu, selalu kalau yang lain aja kan, jawab semua A, jawab semua B atau jawab semua C, betul kan? Jawab tu yang saya confirm jawab macam tu nanti jangan. betul, Jadi, cikgu. Betul cikgu nak ajar jawab macam itu. Memang. Betul Syah, memang cikgu nak ajar macam itu. Tapi sebelum jawab macam itu, sebelum jawab macam itu, kan? Sebelum jawab macam itu, langkah yang pertama, cikgu nak matikan dulu, tinggal rakaman dulu. okay. Pasal nanti nak tengok upload dia. Okay, sebelum kita buat macam itu kan, pilih dulu soalan yang kamu boleh buat dulu. Tengok. Kata soalan nombor 1. Tanya angka bererti ke, yang boleh tekan kalkulator kan. Dapat saja 2-3 soalan yang betul, rasa itu yakin tu betul. Yang lain tu kamu rasa tak pasti kan soalan yang mana kan. Jadi tandakan yang paling kurang sekali. Paling kurang Paling kurang. Contoh kamu dah dapat A, kamu dah dapat A, banyak dapat A kan. A ke B kan. Yang paling kurang sekali apa? Tu tandakan semua tu yang itu. Mungkin ada kasi jawapan dia. Dia betul. Itu logik je lah. Serius lah. Itu logiknya. Contohnya, katalah dia buat-buat tiba-tiba dah ada 5 confirm betul. So itu tak ada, langsung tak ada B kan. So jawab yang lain B. So nanti B tu dapat apa? B tu dapat 10 campur 5 dapat 15/40. Contohnya macam itu, logiknya macam itu. Itu strategi kan. Kalau kamu jenis tak tahu, tak pasti, buat semua tak pasti A, B, C, C, tu lagi bahaya kat situ. Buat saja yang tahu, yang tak pasti letak sama-sama nilai. Faham? Faham. Okey. Tu je. Kalau ada apa-apa nanti tanya cikgu Okey. Jangan tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tidur lambat sangat. Nanti pening kepala. Tak pening lah. Ke pergi tergerbus. Pergi minum air. Pergi minum air lu, tenang. Kalau bertidur nak rebus ni. Jangan nanti tiba-tiba. Aisyah mana Aisyah? Aisyah kat hospital minum air ni. Air buku. Air buku. Aduh, salah. Kena ambil kat hospital pula. Aduh. Okey lah. Okey, jumpa esok Okey. Sama-sama. Bye.